Bila mana kita rasa ujub, kita kena zikir, kena diri kita nampak kurniaan Allah pada diri. Itu zikir Allah yang sangat tinggi. Orang yang dapat memandang af'al Allah, ini manusia yang satu lagi bighairi hisab. Tapi kalau boleh kita minta bighairi hisab lah, ya Allah ya Tuhan. Ya, ashabul yamin ni ada lagi yang kena, bila kena hisab tu Masya Allah. Tak nak kita, kalau boleh, walaupun kita tahu kita ni tak layak, muka macam kita ni dosa banyak, nak juga bighairi hisab. Ya, tuan-tuan jangan tinggal doa bighairi hisab ni. Mintalah selagi umur ada ni. Mana tahu sekali-sekala tu asbab doa tu, itu jadi asbab Allah Ta'ala kabulkan. Ni masuk dalam bighairi hisab. Tapi orang yang sudah dapat memandang tauhid af'al ini, kalau ikut kitab, mereka ini adalah ashabul yamin. Kan tauhid tu dia ada 4 peringkat. Paling bawah sekali, mentauhidkan Allah pada perbuatannya, mentauhidkan Allah pada nama-namanya. Itu yang kedua. Orang dapat mentauhidkan Allah pada asma' ni, dan nampak ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, nama-nama Allah. Kan nama Allah ini semua ni tajalli kepada asma' Allah. Semua ni tajalli Allah. Tajalli nama ni belakang ni tuan-tuan ni yang bercakap ni, tapi kita tak nampak tajalli ni. Tak dapatlah kita mentauhidkan Allah pada asma'nya. Sebab apa? Tak sampai ilmu kita ke situ. Paling kurang pun kita nampak, oh itu perbuatan Allah, kesan daripada perbuatan Allah. Tauhid asma' yang kedua ni tinggi. Lebih dari tauhid asma', mentauhidkan Allah pada sifatnya. Lepas tu barulah mentauhidkan Allah pada zat. Tinggi sangat mentauhidkan Allah pada zat ni, rusul-rusul dan nabi-nabi. Bawah tu golongan muqarrabin, mentauhidkan Allah pada sifat, pada asma'. Itu tauhid orang-orang yang tinggi. Macam mana? Kena belajar, baru kita tahu. Lepas tu bila dah belajar, ada ilmu, aplikasi ilmu itu pada diri kita. Bila kita memandang, hati kita sedar. Hati sedar itulah baru orang tu mentauhid. Jazam dia pandang benda tu. Tauhid tadi apa maksud dia? Jazam. Kita berpegang tanpa ragu-ragu lagi, nampak af'al Allah. Mana tidak, tuan-tuan tak sedar ke diri kita ni memang af'al Allah? Sedar, tapi sekarang berapa ramai orang yang sedar diri dia itu adalah kesan dari perbuatan Allah. Gerak kita ni Allah tak izin, tak gerak. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Tapi kita tak dapat rasa, sebab kita tidak dapat memandang dengan tauhid af'al tadi. Satu, kita tak ada ilmu, tak belajar. Jadi tidak dapatlah kita mentauhidkan Allah pada perbuatannya. Orang dapat mentauhidkan Allah pada af'alnya, selamat. Seluruh maksiat yang berkait dengan dalam batin dia, mazmumah tadi, dah selamat dia. Sebab apa? Dia dapat memandang af'al Allah, tauhid af'al Allah. Aku ada ni, ilmu aku ni Allah yang kurnia, aku tak ada ilmu. Aku dapat gerak ni, dapat cakap ni, Allah yang bagi, milik Allah. Aku tak boleh nak cakap kalau Allah tak bagi. Sedar, kesedaran dia, segala apa yang ada pada diri dia Allah. Nampak kesan tauhid af'al tadi. Kalau Allah tak buat, Allah tak izin, Allah tak gerakkan, lah zarah pun tak boleh nak bergerak tuan-tuan, apatah lagi perbuatan diri tuan-tuan. Tuan-tuan hebat, tapi kita tak sedar, kita tidak dapat mentauhidkan dari segi itu. Tuan-tuan ingat, mudah untuk aplikasi tauhid af'al, payah. Tapi sekurang-kurangnya ilmu tu dah ada. Kita latih kesedaran. Practice, make it perfect. Latih tuan-tuan, latih. Memang kita langgar dinding dulu, langgar sana, langgar sini. Lama kelamaan kesedaran itu dengan, oh Allah Ta'ala kata, sungguh hamba aku ni nak kenal aku, sungguh hamba aku ni nak memantapkan tauhidnya. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala ubah kita. Tapi mesti ada mujahadah. Tak ada mujahadah, tak ada lah. Nak mujahadah macam mana? Ilmu pun tak ada. Sorry, tahap pertama dia ilmu. Dah baru boleh mujahadah. Ini ilmu, knowledge berkenaan dengan perkara yang nak kita mujahadah pun tak ada. Pasal apa tak nak datang kelas-kelas macam ni? Lebih suka tengok tadilah yang share dengan like tadi. Itu pilihan kita tuan-tuan. Siapa yang nak disalahkan? Kita lah. Kita memilih untuk mengikut hawa nafsu kita. Layak kita masuk neraka? Layak lah. Tak minat. Cakap kan, marah lagi dia orang. Cukup setakat tu. Kita baliklah pada kita punya kitab ni ya. Baik.
Ustaz ni hari ni pasal apa teruk ni, beromeh tu. Oh ni tu tanda-tanda ketuaan. Orang tua dia suka beromeh dia bukan saja beromeh kepada anak-anak dengan isteri dia, semua orang yang berkait dengan dia beromeh. Itu tanda-tanda ketuaan tuan-tuan. Jadi minta maaf lah, itulah kelemahan saya. Semenjak tua-tua ni dia suka beromeh. Tapi tuan-tuan tak ada je lah telinga. Sebab apa? Allah Ta'ala mentakdirkan saya jadi guru kepada tuan-tuan. Itulah kelebihan guru. Anak murid dia dengar je, tak ada pun berani protes. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan, adab dengan guru ni kalau tuan-tuan jaga, rahmat dia sangat besar. Sekalipun tuan-tuan tak setuju dengan guru tuan-tuan, sekalipun tuan-tuan tak setuju dengan guru tuan-tuan, adab, jaga, rahmat yang tuan-tuan dapat sangat besar. Kalau tak setuju juga, kena cari masa duduk berdua dengan dia. Ada benda yang ustaz cakap ni saya tak puas hati tapi kena berdua. Kena berdua, jangan sanggah tak tentu arah. Orang sekarang ni kita tengok, saya tengoklah duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang dia punya sanggah. Tak boleh tuan-tuan. Kena jaga aib. Itu adab dia. Kita bicara dah ke bab adab guru dulu. Maksudnya ada dah dulu kan. Kita bicara dalam bab adab guru, adab murid, hak-hak guru, hak-hak murid. Banyak dah dulu dalam kitab-kitab kita belajar Cuma tinggal lagi kita ni manusia yang lemah, kita lupa Baik. Sebab tu ilmu tu kena diulang-ulang semua. Macam hari ni kita bercakap bab ujuk ni, tak sama yang tuan-tuan dapat. Ada yang 10%, 20%, mengikut bekas yang tuan-tuan bawa. Bekas tu apa dia? Persediaan. Ada yang bawa cawan datang sini, ada yang bawa baldi, ada yang bawa kawah, ada yang bawa kolah, ada lagi yang bawa besar, dia bawa piring yang apa tu parabola menadah ilmu lah. Ada yang tak bawa langsung, duduk saja, tetap dapat rahmat majlis ilmu walaupun dia tak bawa apa-apa. Nak relax-relax lagi ni, nak dengar-dengar sikit-sikit, tak bawa benda-benda tak persediaan, tetap dapat rahmat majlis ilmu. Itulah hebatnya majlis ilmu. Tuan-tuan, contohnya tuan-tuan ni orang yang tak pernah tinggal sembahyang isyraq. Kuliah subuh pada hari itu panjang. Tuan-tuan tengok, isyraq ni waktu dia pendek. Tuan-tuan nak sembahyang isyraq ke tuan-tuan nak stay dengan kuliah subuh? Orang yang tak belajar, dia akan pergi sembahyang isyraq sebab dia rasa tu orang yang bodoh namanya. Sorry saya sebut. Minta maaf, kadang-kadang kena cakap begitu supaya benda tu nampak. Tetap dengan kuliah subuh tuan-tuan. Sebab ilmu itu lebih kelebihannya daripada tuan-tuan buat sembahyang sunat isyraq. Belum tentu sembahyang sunat isyraq tuan-tuan itu Allah Ta'ala terima dengan khusyuknya. Belum tentu takbirnya salah silap, Fatihah salah tak pernah betul. Apa lagi dia rasa lah Fatihah itu betul. Contoh banyak benda yang Allah Ta'ala akan cek pada salat sunat kita ni. Tapi dengan majlis ilmu tuan-tuan, walaupun tuan-tuan cerita orang pencuri lari duduk majlis ilmu, juga. Sebab malaikat akan last sekali tulis, ya Allah, ni semua-semua ni ada 2 orang yang tak apa-apa ikhlas, dia datang sini lari, takut sebab bini ni cari dia. Bini dia cari dia, jadi dia jumpa majlis ilmu, dia duduk situ kata untuk menyelamatkan. Contohlah dia kelahi dengan bini dia, tetap tulis rahmat kepada orang ini ataupun boleh cari dia, boleh kelayang sekali pencuri, lari dalam majlis ilmu, tetap dia dapat barakah rahmat daripada majlis ilmu. Itulah tuan-tuan. Itu kalau orang macam tu pun tetap ditulis dengan berapa tak lagi tuan-tuan yang memang datang dengan persediaan. Tapi tengoklah, bawa cawan ke, bawa baldi ke, ataupun bawa piring parabola tadi. Jadi itu 10%, 20% itu adat tuan-tuan sejauh mana persediaan kita untuk menimba ilmu. Baik. Sesungguhnya menurut sebahagian ulama, baik, menurut sebahagian ulama, pengaruh ujub terhadap amal ialah seseorang yang bersifat ujub hanya menunggu ihad, yakni amal yang sia-sia dan tiada berpahala. Itulah dia tuan-tuan. Kalau kita buat amal ada ujub, haba'an mansuran, debu yang berterbangan, ataupun ihad dia panggil, amal yang sia-sia tiada berpahala, letih je
Baik, jika sebelum mati dia sempat bertaubat, selamatlah dia. Ni penting ilmu. Kita buat wujud kita, tuan-tuan, dosa-dosa batin ni jarang yang orang rasa itulah dosa batin. Dia tak rasa batin dia ni berdosa. Dia kalau dia rasa berdosa apa? Kalau dia berjudi dulu, minum arak, berzina, buat benda-benda hak zahir ni, dosa zahir ni, dia rasalah dia berdosa, nipu orang. Tapi dosa batin, dosa ujub, riak, sum'ah, takabur, itu dia tak rasa berdosa dan tak bertaubat pun kepada Allah. Tuan-tuan, bertaubat, sebut, ya Allah, dulu aku pernah ujub, sum'ah, takabur, riak, ampuni segala dosa-dosaku. Kalau tidak pun macam saya selalu beritahu pada tuan-tuan, cara kita beristighfar kan, saya selalu ulang dulu, astaghfirullah, walaupun istighfar tu pendek, astaghfirullah, tapi hati kita, perasaan kita, naluri kita yang bercakap-cakap dengan Allah bila kita sebut astaghfirullah tu, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah, dosa kecilku, dosa besarku, dosa zahirku, dosa batinku. Nampak? Kita masukkan dosa batin secara umum. Dosa yang aku sengaja, dosa yang tak aku sengaja, dosa yang aku ketahui maupun dosa-dosa yang tidak aku ketahui, dosa-dosa aku yang terdahulu sekarang ini maupun dosa-dosa aku yang akan datang. Memanglah panjang, tapi bila tuan-tuan dah dapat meaningful, sebut je, benda tu terlintas. Macam kita semayang lah tuan-tuan, takbir tu kan, sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum kan, memang panjang, tapi tuan-tuan, takbir taklah panjang mana pun, Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Artinya benda tu diringkaskan dengan kefahaman, mafhum dia panggil. Begitulah macam kita astaghfirullah. Lama-lama esok tuan-tuan bila sebut istighfar, bila dah lazimkan benda tu, hati kita, perasaan kita tu, aku kata, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir. Ataupun makna itu bila sebut saja terlintas dalam hati kita, itu maksud dia. Bukanlah istighfar tu kosong-kosong, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah, tengok cicak. Tak ada meaning tu. Ataupun lagunya tak mudah lah, astaghfirullahalazim, tapi tak ada connect pun dengan dalam tu pergi pasal minggu lebih baik pada tabik istighfar, tapi istighfar yang tidak akan boleh memberi ataupun memperbaiki, sebab Allah melihat kepada batin kita. Kena ingat tu tuan-tuan, walaupun ada satu syarah ustaz yang terkenal, memang dia cerita bukan batin saja, zahir pun betul. Zahir kita memang dah buat, tapi masalah orang kita sekarang ni, zahir dia buat, batin dia tak buat. Kita kena betulkan yang batin. Yang zahir ni semualah semayang, zahir semua semayang mereka dah. Tapi fikiran tu punya, perasaan dia macam mana? Meaningful tadilah. Apa meaning dia? Apa nilai dia? Sekarang ni kita kena melihat kepada nilai. Nilai sewaktu dia menyebut itu, apa nilainya? Di sisi hatinya. Segi meaningful ataupun nilai tadi. Bernilai ataupun tak bernilai? Kita lah yang tahu nilai ataupun tak nilai tu. Sebab benda tu dalam diri kita. Baik. Menurut sebahagian ulama, pengaruh wujub terhadap amal ialah seseorang yang bersifat wujub hanya menunggu ihad, yakni amal sia-sia atau tiada pahala. Jika sebelum mati dia sempat bertaubat, selamatlah dia. Ini jadi jangan lupa tuan-tuan, bertaubatlah kita daripada dosa-dosa batin kita. Yang terbaik kita sebut tadi, aku dulu pernah wujub, pernah riak, pernah sum'ah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa wujub aku, dosa sum'ah aku, dosa takabur aku, ya Allah. Banyaknya dosa-dosa aku jahil pada masa tu, ya Allah. Ya Allah, ampun aku, ya Allah. Kita sebut dosa-dosa kita yang batin itu, semoga Allah mengampuni kita. Sekiranya dia sempat bertaubat, dia sempat sedar. Kebanyakan ni orang yang tak sempat bertaubat sebab dia tak sedar. Tak sedar sebab dia tak belajar. Dia balik-balik situ juga, tapi jika dia tidak sempat bertaubat, maka sia-sia amalnya dan tidak mendapat pahala walaupun sedikit. Itulah dia tuan-tuan. Kalau dia tak sempat bertaubat tuan-tuan, amal yang dia buat itu binasa, walaupun sedikit tak dapat tuan-tuan. Kalau dia bertaubat,
kemungkinan amal yang dia buat itu Allah Ta'ala beri pahala. Pasal apa? Dia sedar. Tengok tuan-tuan, sebab tu amal yang kita buat ni tuan-tuan, niat ya, kita tengok bentuk amal. Niat, Allah Ta'ala arahkan malaikat tulis, hamba aku niat je, tulis 1, tak buat lagi, buat 10 kali ganjaran. 10, tuan-tuan buat 10, ikhlas, dia akan naik. Tengok mengikut tahun sampai 700 kali ganda. Itulah ya, mi'at sumbulah kul mi'at habbin ya, yang dalam sebut tu sampai 700 kali ganda. Ada satu lagi amal yang malaikat tak boleh. Malaikat dia hanya boleh tulis yang ada dia punya skema pemarkahan. Selain daripada tu ikhlas yang ni, yang benda hok pelik-pelik dalam hati. Sebab itulah zikir Allah, Allah, Allah dalam hati, malaikat tak tahu. Ikhlas perasaan kita dengan Allah Ta'ala, ya Allah, hati kita dengan Allah. Tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat. Ni semua makrifah kita, kefahaman kita pula. Tak tulis malaikat, malaikat tahu. So akhirat besok Allah Ta'ala kata, habis dah semua malaikat, engkau dah kira amal aku ni, habis semua dah ya Allah, segala catatan kami semua dah habis. Dosanya lebih banyak daripada pahala. Hak tu yang tertulis. Allah Ta'ala kata, wahai malaikatku, kau tak tahu, semasa hidupnya dulu dia mengagungkan aku dalam dirinya, sentiasa ingat Allah, sentiasa sebut Allah. Walaupun dia ni maksiat, tapi dia pernah menyebut aku dengan ikhlas pada satu masa tu, memohon ampun kepada aku. Ni hak kau tak catat, Allah Ta'ala keluarkan daripada khazanah dia. Sebab tu tuan-tuan, saya ajar pada tuan-tuan doa, Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil. Wahai Tuhanku, tutup segala keaibanku ya, segala dosa-dosa dan keaibanku, bisitrikal jamil, dengan tutupan Engkau yang sangat indah. Kita bimbang dosa-dosa yang tercatat di sisi Allah. Allah Ta'ala catat dosa itu disebabkan oleh kurang hajarnya kita ni pada masa kita hidup ni. Allah Ta'ala catat benda tu, walaupun tidak tercatat dalam catatan malaikat, Allah Ta'ala catat. Begitu juga dengan pahala tadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kita dalam hadis kursi, as-siyamu li, ataupun dalam yang hadis yang lain, as-sawmu li ya, as-siyamu li, as-sawmu li, dua-dua tu ada dia punya lafaz dia. Wa ana ajzi bihi, akulah yang memberinya. Allah Ta'ala declare pahala puasa aku, bukan malaikat. Dia boleh tulis setakat yang skema dia tadi, tapi yang aku punya catatan sendiri, aku punya, Allah nak bagi ya. Sebab itulah tuan-tuan, lagi sembunyi amal. Sebab tu zikir khafi, ulama-ulama sufi kata 70 kali ganda lebih baik daripada zikir jahar. Zikir jahar apa? La ilaha illallah, orang dengar, kita pun semua dengar, orang nampak apa semua kan. Tapi zikir dalam hati Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau nak khusyuk, minta maaf tuan-tuan ya, khusyuk itulah orang yang beramal dengan zikir khafi ni. Allahu Akbar, hati dia tu jalan Allah, Allah. Tapi nak dapat hati jalan ni kena latih tuan-tuan. Macam tuan-tuan melatah lah dia latah. Pasal apa? Duk mula-mula buat-buat lah, jadi latah sungguh. Hati gitu juga, bila hati dah hidup Allah, Allah. Tapi nak dapat hati yang Allah, Allah, itu yang kena zikir sama-sama ya. Lagi banyak tuan-tuan zikir, itulah namanya zikir khafi. Zikir khafi ni 70 kali ganda lebih baik daripada zikir jihar ya. Zikir jihar ni kadang-kadang orang datang sebelah kita baca Quran, oi, kena betul sikit tajwid pasal ada mat sebelah dengar kan, dia dengar mak dengar, hati kita bercakap tengah baca, hati bercakap. Macam kita ada semayang untuk imam lah, itu imam ni bismillah betul-betul, hati kita bercakap tuan-tuan. Macam tu juga kita kena baca baik sikit ni, bagi dengar ni makhraj ni, aku ni belajar Quran, makhraj tak betul ni tuan-tuan. Ahli Quran fitnah dia ya. Dia akan hati dia cakap supaya dia ada ujuk, dia ada rasa baik. Ni banyak tuan-tuan kalau nak buat kupas bab ujuk ni. Ilmu, sebab itulah ilmu juga akan menghijab kita. Sebab apa? Kita nampak
Dan kita nampak tu, kita rasa kita baik lah. Bila kita nampak tu, oh dia tak buat, ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada yang sambung bil usama, ada kan? Ada lagi apa ni? Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Artinya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia rasa bila dia sebut tu, dia rasa dia lebih baik pada orang yang tak menyebut. Punah. Itu ciri-ciri ujub juga. Oh, dia sebelah kawan ni tak nyebut, kawan nyebut, kawan ngapal. Artinya kawan lebih baik daripada dia, rasa dia lebih baik. Punah tuan-tuan. Ujub ni dalam diri kita je tuan-tuan, ya. Dalam diri kita rasa diri kita lebih baik pada orang lain, tak pasal-pasal jadi orang ujub, ya. Ataupun kita menghukum orang lain dengan ilmu yang kita ada. Oh, tak ada pun bunyi qalqalah dia ni, Tok Imam ni tak ada detakan, ya. Dia baca kul a'udzu birabbil falaq, qaq tak bunyi. Hei, Tok Imam ni ilmu tuan-tuan, kadang-kadang ilmu itu boleh menyebabkan kita jadi terhijab, jadi ujub. Kawan lebih baik kawan jadi imam kalau macam ni. Sudah sudah, kita rasa kita lebih baik pada Tok Imam. Punah tuan-tuan, ya. Bukan senang nak latih hati supaya tak ada ujub. Baik. Apa? Tak ni. Tak connect. Alright. Sekali lagi kita tengok ni sebelum kita berhenti, ya. Satu lagi saya nak ingatkan, ujub, riya, sum'ah, ini adalah perkara-perkara yang berkait dengan ibadah. Bukan orang tu beli kereta baru, oh tu ujub lah tu. Kita salah faham tentang ujub. Beli komputer baru, dia kata saya hari ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dapat hadiah komputer baru, dia pun upload. Ujub lah tu. Riya, kita salah faham bab ujub, bab riya. Ujub riya ni berkait dengan ibadah. Tuan-tuan jangan salah faham, ya. Baju baru, slipper baru, spek baru, Saya ni spek baru ni contoh, ujub lah tu. Riya bukan, berkait dengan perkara-perkara ibadah. Macam tadi lah duk ngomen Tok Imam. Tok Imam ni tak belajar tajwid ke? Kalau hati hilang. Dan sedapnya kita, sedap mulut orang apa, sedap sangat dia ngomen. Baik. Okey. Menurut mazhab Ibnu Sabir, salah satu golongan karamiyah, bahawa ihad itu menghilangkan segala amal baik sehingga tiada pahala dan pujian dari Allah Ta'ala. Tetapi menurut ulama lain, ihad itu menghilangkan berlipat gandanya pahala yang bermaksud hanya mendapat satu pahala. Macam saya sebut tadi lah, ya. Pahala tetap dapat. Sekurang-kurangnya pun niat dia tadi, niat dia tu suci tuan-tuan, ya. Sebab itu Rasulullah beritahu, niat mukmin itu, niatul mukmin khairun min amalih. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila dia buat amal, belum tentu lagi ikhlas. Masuk ujub, masuk tak ikhlas, masuk sum'ah, masuk riya dalam amal dia. Habis amal yang betul. Tapi niat tadi kekal. Sekurang-kurangnya dapat satu pahala. Itu pahala apa? Niat tadi lah, ya. Tapi kalau masa dia buat tu lebih baik, lagi tinggi. Artinya tetap ada. Setengah ulama kata langsung tak ada pahala, setengahnya tetap juga dapat pahala, tapi satu saja mula sebab dia niat dia tadi baik, ya. Ataupun mungkinlah bergantung kepada amal dia buat tadi, ya. Baik. Tetapi menurut ulama lain, ihad itu menghilangkan berlipat gandanya pahala yang bermaksud hanya mendapat satu pahala. Macam saya terang tadilah, terbahagi kepada 3 golongan. Pertama, ujub untuk selamanya. Sekalipun dia menyedari adanya kurniaan Allah, namun dia tetap bersifat wujub, iaitu golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Dia tetap kembali kepada i'tiqad tuan-tuan, ya. Ni tuan-tuan kena belajar sampai hujung nyawa.
ilmu fiqh ni cukup setakat yang kita nak guna sehari-hari. Ya, tuan-tuan bukan nak jadi ulama mujtahid, nak berijtihad mengeluarkan fatwa ke, ini sama nak ajar fatwa tu boleh lah. Tapi setakat tuan-tuan ni bab alhamdulillah tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia belajar sampai bab ibadah saja. Kan kita tahu fiqh tu dia ada 4: ibadah, munakahat, muamalat, jinayat. Itulah hukum fiqh. Ya, fiqh dipanggil. Kadang-kadang kita hanya belajar bab ibadah saja. Macam tuan-tuan kelas tafaqquh fiddin, tuan-tuan belajarlah sampai jinayat. Betul? Fiqh jinayat pun tuan-tuan dah belajar. Artinya 4 tu dah cover. Artinya segi fardu ain lepas sangat dah. Antara faham dan tak faham je lah. Tapi saya rasa masalah fiqh ni tak ada masalah sangat ya. Tapi bab tauhid dan bab tasawuf ni sampai bila-bila tuan-tuan kena belajar. Bab tauhid gitu juga, sebab dia ada perkara-perkara yang susah, macam bab ta'alluq. Ta'alluq ni sekali belajar memang tak lekat tuan-tuan. Dia kena berkali-kali baru boleh masuk, boleh faham ya. Itu kalau bab ta'alluq mula-mula ni kita tak faham pun tak apa. Lama kelamaan esok kita akan faham juga ya. Sebab tu kena banyak duduk dalam kelas. Ya, kena banyak mengaji ya. Baik. Dan subjek yang kena belajar sampai bila-bila ialah tasawuf. Tasawuf ni kena ilmu yang sangat luas. Ilmu sangat luas ya. Baik. Ujub untuk selamanya, sekalipun dia menyadari adanya kurniaan Allah, orang ni dia kena kurniaan Allah, namun dia tetap bersifat ujub, iaitu pasal apa? Dia ni berpahaman dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Apa maksud Mu'tazilah, apa maksud Qadariyah? Qadariyah ni kita dah tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mengikut fahaman Mu'tazilah dengan Qadariyah ini, artinya Allah Ta'ala tidak ambil bahagian dalam bab perbuatan hamba. Pandai-pandai hamba itulah. Artinya Allah Ta'ala ciptakan hambanya, lepas tu hamba-hamba itulah pandai-pandailah dia nak buat baik ke nak buat jahat ke, tak ada pun kait-kait. Qada dan qadar Allah tu, kalau tidak takkanlah ada qada baik dan qada buruk. Artinya Allah Ta'ala belaka qada baik ke qada buruk ke, Allah Ta'ala belaka yang menciptakannya. Orang ni tak, dia kata Allah Ta'ala hanya menciptakan benda-benda yang baik, benda yang buruk tu dicipta oleh, ni salah dari segi i'tiqad lagi dah salah dah tuan-tuan ya. Artinya orang yang bergantung kepada hamba lah yang berbuat ya, dia tidak dapat memandang perbuatan Allah pada perkara yang baik dan pada perkara yang buruk. Cuma beza dia, perkara yang baik Allah Ta'ala redai, perkara yang buruk Allah Ta'ala tidak redai. Siapa yang cipta Fir'aun? Saya nak cara paling mudah untuk tuan-tuan lah. Siapa cipta iblis syaitan? Siapa yang mencipta perbuatan dia? Tuan-tuan nak kata dia. Tapi segi adabnya kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah, tapi tetap Allah yang mencipta. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Semua benda dalam dunia ni siapa cipta? Allah. Zahir maupun batin, tak ada benda yang tak dicipta oleh Allah, tak dikehendaki oleh Allah, walaupun sebesar. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu tak boleh Qadariyah khabar Allah Ta'ala cipta, lepas tu dia lepas ikut dia lah. Pandai-pandailah hamba tu. Allah Ta'ala tak campur tangan dalam perbuatan hamba. Itu hamba 100%. Allah Ta'ala cipta jin, iblis, cipta Fir'aun, jadi jahat, dia buat jahat. Semua ciptaan Allah, semua qada dan qada Allah. Tinggal lagi Allah tidak redha. Tuan-tuan kena pegang di situ. Ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tak redha. Nampak ciptaan Allah. Sebab tu benda yang buruk, sekalipun kita jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa, tadi kita ujub tadi, kita kena redha. Sebab itu takdir Allah kita jadi ujub, takdir Allah kita jadi riak tadi. Jangan pandai-pandai kita kata tak ada kait-mengait dengan Allah. Tak, itu takdir Allah. Tapi kita tahu Allah Ta'ala tak redha, tak suka, Allah Ta'ala bagi kita dosa, kita buatlah plan untuk mengubah balik benda tu menjadi hilang dosa tu tadi, dengan bertaubat, dengan kita menyesal, dengan kita memperbaiki balik. Nampak? Itu dia beza dia. Tetap 100% kita sadar semuanya itu tidak lari daripada kehendak
daripada iradah dan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah memandang qada baik, qada buruk daripada Allah. Cuma qada buruk tu Allah Taala tak redha, qada baik itulah yang Allah Taala redai. Ya, kita kena faham gitulah. Jadi kita nak kupas banyak tu kena kupas dalam ilmu tauhid lah ya. Baik, ini ilmu tasawuf sikit-sikit je bagi supaya tuan-tuan dan puan-puan faham bila sebut qadariyah, sebut mu'tazilah tu apa dia ya. Apa dia ya. Baik. Kan dulu dalam tahun tahap 2 kita belajar yang kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh apa ni, siapa ingat pengarang yang kita belajar tahap 2 tu? Saya lupa kat dah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tu yang kita belajar tu tahap 2 tu. Kan ada perbezaan antara firak-firak ni. Apa beza Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, apa beza Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan semua, kan dia ada bagi dalam kitab tu. Beza-beza tu artinya kan artinya kalau kita tengok tu kita nampak perbezaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penting tuan-tuan ya, supaya kita tidak terjatuh dalam i'tiqad 72 firak yang lain. Ya Rasulullah kata sataftariqu ummati ila salasati wasab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Akan terpecah umat aku kepada 73 puak, semua dalam neraka. Rasulullah kata, tu yang kita takut tu, melainkan satu puak, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Caranya takkanlah kita nak belajar 72 puak yang lain tu. Yang caranya kita belajar satu je. Yang lain tu kita tahulah bukan firqah yang selamat. Apa yang kita belajar? Jangan belajar yang Syiah pula. Belajarlah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tahu selain daripada i'tikad ni semuanya dalam neraka. Firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang dinamakan firqatun najiyah, firqah yang terselamat. Jadi hak ni lah kita kena belajar. Kalau nak belajar juga Syiah, nak belajar juga Qaramitah, nak juga Batiniyah, nak belajar juga Syiah, nak belajar juga Khawarij, tak terbelajar dari kita sebab dalam kita belajar tahap 2 tu comparison, supaya kita nampak faham ya. Jadi artinya fahami betul-betul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Cara kita belajar satu betul-betul, yang lain tu kita dapat bezakan dengan sebab kita dah mantap i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sangat penting tuan-tuan ya. Tuan-tuan, amal ibadah banyak-banyak rupanya pegang dengan qadariyah. Ramai tuan-tuan orang sekarang kata belajar qadariyah lah kita, sebab kita merasa af'al ibad dengan af'alullah tu kita tak dapat nak membezakan ya. Lepas tu bab qada dan qadar sangat susah kalau orang tak belajar. Bendanya mudah kalau belajar. Oleh kerana tak belajar tu, dia susah jatuh dia dalam Mu'tazilah, berpegang dengan ataupun dengan Jabariyah. Semuanya Allah Ta'ala belaka dia kata. Sudah. Rupanya Jabariyah betul dah cakap tu ya. Memang Allah Ta'ala belaka. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita usaha dan ikhtiar. Mana usaha dan ikhtiar kita? Macam mana kita memahaminya? Ini penting. Barulah selamat daripada tidak terjatuh orang itu kepada Jabariyah. Ini dalam ilmu tauhid betul lah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan balik ni boleh buka balik kitab tauhid kita tu, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karangan Kiai Sirajuddin Abbas. Baru datang. Baru datang ya, Kiai Sirajuddin Abbas. Ya, baik. Kita tangguh dulu sebab ada jamuan raya saya dimaklumkan pada hari ini. Menunya pula sedap. Kalau saya panjang-panjangkan tak sempat kita menikmati makan dengan baik ya. Makan tu penting juga tuan-tuan ya. So kita tangguh dulu, nanti insya-Allah kita akan sambung kitab tauhid pula selepas ni ya. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.